Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini untuk sekian kalinya Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi diberi kesempatan dan peluang untuk kita meneruskan lagi sakibaki kehidupan kita ini dengan amal-amal yang saleh, dengan ketaatan, dengan sama-sama kita meningkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan agama ini, yaitu agama Islam yang kita anuti ini, di antara keistimewaannya adalah bahawa Nabi SAW menjadikan nasihat sebagai salah satu daripada intipati yang penting di dalam agama Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Sabda Nabi SAW ini cukup ringkas dan padat, tetapi memberi pengertian yang besar. Sebagaimana diucapkan juga dalam hadis yang lain, yang memberi maksud lebih kurang pengertian yang sama, nak menggambarkan bahawa kepentingan nasihat di dalam kehidupan beragama. Sebagaimana contoh hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-Hajjul Arafah, bahawa haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis ini lebih kurang sama macam hadis ad-dinun nasihah kerana hanya mengandungi dua patah perkataan sahaja. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ni maksudnya adalah Nabi bercakap ringkas, tepat dan padat. Setiap kata-kata perkataan Nabi mengandungi pengertian, pengajaran dan ilmu yang luas. Sehingga kan Nabi tidak berbicara secara panjang lebar, tetapi setiap patah perkataan Nabi adalah bermanfaat dan penuh dengan hikmah yang luar biasa. Nabi SAW menyatakan Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Seolah-olah memberi maksud kepada kita, bagi orang yang menunaikan haji tapi tidak berwukuf di Arafah, maka tidak ada haji baginya. Maka sekiranya dia tidak berwukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya dan wajib diqada haji tersebut pada tahun akan datang. Memberi maksud kepada kita bahawa wukuf di Arafah itu adalah satu rukun pekerjaan haji yang sangat penting di dalam ibadat haji. Maknanya kalau tak ada wukuf di Arafah, maka tak ada haji. Begitulah perumpamaan yang lebih kurang sama dengan hadis yang kita bacakan tadi, iaitu ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Seolah-olah ingin memberi faham kepada kita bahawa intipati yang besar daripada agama Islam adalah nasihat. Nasihat maknanya, tuan-tuan, sekiranya tidak ada nasihat, maka tidak lengkap dan sempurnalah intipati ajaran Islam. Kerana ajaran Islam itu sendiri adalah nasihat daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Sebagaimana kita selalu baca dalam suratul Asr, wa tawasau bil haqq, berpesan-pesanlah
berwasiatlah kamu dengan al-haq, iaitu kebenaran. Para ulama tafsir menafsirkan maksud al-haq, apakah yang dimaksudkan dengan al-haq di sini? Ada setengah ulama mufassirin menafsirkan al-haq iaitu Al-Quran, iaitu maksudnya berpesan-pesan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kitab wasiat. Al-Quran adalah kitab pesan memesan di kalangan umatnya. Sebab itu kita menyatakan nasihat adalah satu intipati yang sangat penting di dalam agama Islam. Dan para sahabat alaihimussalatu wassalam melihat nasihat ini menjadi intipati ataupun makanan rohani untuk penguat jiwa di kalangan sahabat. Di antara nasihat-nasihat yang sangat berbekas di dalam jiwa para sahabat, antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu taala anhu, bahawa Abu Zar meriwayatkan satu hadis, "Ausani khalili bi arba'ati kalimat." Abu Zar kata, sesungguhnya kekasih aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku 4 kalimat, 4 perkataan. Iaitu yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahkimis safinah fa innal bahra amik wa aqsaru isti'dad fa innas safara tawil wa khafif zahrika fa innaka uqbataka ud wa akhlisil amal fa inna naqida basirun." Muttafaqun alaih. Daripada Abu Zar radhiyallahu taala anhu, bahawa kekasih aku telah mewasiatkan kepada aku 4 perkara. Yang pertama, ahkimis safinah, perteguhkanlah bahtera kamu, kerana lautan yang kamu layari itu adalah lautan yang sangat dalam. Yang kedua, wa aksaru isti'dad, banyakkan persiapan dan perbekalan. Fa inna safarat tawil, kerana perjalanan kamu adalah permusafiran yang panjang. Yang ketiga, wa khafif zahrika, ringankan belakang kamu, kerana fa inna uqbataka ud, kerana gunung bukit yang kamu daki itu terlalu curam. Yang keempat, wa akhlisil amal, ikhlaskanlah amal perbuatan kamu. Fa inna naqida basirun, kerana yang menilai, yang memerhati, sangat melihat akan segala tindak tanduk kamu. Di dalam hadis ini, Nabi SAW berbicara dengan penuh indah, dengan susunan ayat-ayat metafora untuk memberi keseronokan kepada sahabat di dalam menerima nasihat dan wasiat. Yang pertama, Nabi SAW berwasiat kepada Abu Zar. Nabi SAW berkata, "Ahkimis safinah, perteguhkanlah bahtera kamu, kerana lautan yang kita nak lalui ini lautan yang terlalu dalam." Apa maksud wasiat Nabi ini? Maksudnya perkukuhkan bahtera. Bahtera itu maksudnya adalah perkukuhkan iman kamu. Makna Nabi memberi kata-kata yang metafora, supaya sahabat berfikir dengan lebih mendalam apa jua setiap patah baik, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, sekiranya kita berada di lautan, apatah lagi kalau kita pergi ke lautan yang dalam. Tiada orang yang pergi dengan hanya menaiki sampan yang kecil. Tidak ada yang menaiki bot yang kecil, melainkan orang-orang yang naik sampan bot ni, tuan-tuan, yang berada di pinggir-pinggir pantai sahaja. Sekiranya pelayaran itu pelayaran yang jauh dan kemudian laut yang dalam, mesti kita kena
menggunakan kapal yang kukuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di lautan samudra yang luas, di sana kita akan berhadapan dengan ombak badai yang cukup kuat, angin yang kencang, ombak yang besar, yang kadang-kadang menggulung, yang mampu menghempaskan kapal dan merosakkan kapal. Tuan-tuan, sekiranya kita pernah menaiki kapal yang besar. Nah, biasanya tuan-tuan, kalau orang Terengganu kita, kalau pergi Candak Sotong tuan-tuan, naik bot je. Nah, naik bot je pergi Candak Sotong. Waktu yang ramai jadi mabuk. Sebab apa? Sebab dia berayung. Nah, kocok kuat sangat. Tapi tuan-tuan, kalau naik kapal yang besar, saya tuan-tuan, kapal tersebut dok bergogeh sikit. Marilah ombak yang kuat setara mana pun tuan-tuan, kapal yang besar tadi akan tetap berlayar dengan tenang, tanpa sebarang perkara yang boleh merosakkannya. Sebab itu Nabi SAW beri perumpamaan di sini, bahawa perteguhkan iman kamu, kuatkan iman kamu, kerana perjalanan kamu di atas dunia ni penuh dengan cubaan dan liku-liku yang akan menggoncang keimanan kamu. Sebagaimana kita lihat lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman, banyak ancaman-ancaman akidah, ancaman-ancaman fahaman ajaran sesat, idealisme barat yang boleh menggoncang akidah umat Islam. Sekiranya tuan-tuan kita tidak ada iman yang kuat, iman yang kukuh, nescaya kita akan mudah terpengaruh dengan segala ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Sebab itu Nabi SAW sentiasa berpesan kepada para sahabat. Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya iman kita ni dia kena recharge sentiasa, kena perbaharui sentiasa. Macam kita pakai smartphone, telefon, kita kena cas semua tuan-tuan. Barulah telefon kita akan dapat berfungsi dengan baik. Kita dapat telefon kawan-kawan, kita dapat atau mesej atau WhatsApp, boleh berFacebook, berTikTok, ber-IG dan seumpamanya. Sekiranya pada telefon kita ada bateri yang gagah, yang kuat. Tapi tuan-tuan, apa guna kita ada telefon yang mahal tapi tak ada bateri tuan-tuan? Nescaya telefon teknologi yang hebat tadi tidak dapat dimanfaatkan. Begitu juga iman. Sekiranya seseorang itu ada iman yang kuat, ada iman yang sehat, nescaya iman tadi akan membantu kita dalam menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada iman tuan-tuan, nescaya dia mudah untuk beramal, mudah untuk mari masjid, mudah untuk sembahyang berjemaah di masjid, mudah untuk bersedekah, mudah untuk baca Al-Quran. Itu tanda orang iman dia sehat. Maka tuan-tuan, sebab tu kita tengok orang-orang yang mari ke masjid, orang-orang yang mari mendengar pengajian kuliah, dia adalah tanda-tanda orang yang beriman. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, sekiranya kamu melihat seseorang yang datang ke masjid dan menunaikan solat berjemaah di masjid, maka bersaksilah bahawa dia adalah orang beriman. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya orang mari masjid ni orang-orang yang ada iman yang baik. Sebab itu tuan-tuan, Nabi suruh kita perbaharui semua iman, supaya iman kita maintain pada tahap yang berkualiti. Kerana sifat bagi iman manusia yazid wa yanqus. Ada kala bertambah, ada kala berkurang. Berbeza dengan iman para nabi dan rasul. Iman para nabi dan rasul sentiasa bertambah, sentiasa bertambah. Tapi iman kita ni tuan-tuan, iman manusia ni tuan-tuan, yazid wa yanqus. Ada kala bertambah, ada kala berkurang. Ada kala rajin, ada kala malas. Betul tak tuan-tuan? Ini memang sifat semula jadi. Ada kala rajin mari awal ke masjid. Ada malas, time malas tuan-tuan, dah arah lah.
Nah, hujan lebat sedap ni malah lagi mari masjid. Nampak? Itu sebab tabi'i manusia. Tapi tuan-tuan, kalau iman dia sentiasa recharge, maka iman ini akan membantu dia di dalam beramal. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok orang beriman dia mudah diberi kemudahan dia di dalam beramal. Dan bagi orang yang ada iman yang baik, maka dia akan dapat menghalang diri dia daripada melakukan dosa dan maksiat. Sebab ada iman, seseorang itu berjaya menghalang diri dia daripada jatuh kepada kemungkaran. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la yasriku sariku hina fahuwa mu'min, la yazni zani hina fahuwa mu'min. Nabi kata tidak mencuri orang yang mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau dia betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, dia tidak akan mencuri. Nampak? Kalau betul-betul dia beriman pada Allah Ta'ala, dia tidak akan berzina. Menunjukkan di sini apa? Fungsi iman dalam menghalang seseorang daripada jatuh kepada perkara kemungkaran. Dah kenapa kita melihat ada orang Islam yang mencuri? Ada orang Islam yang berzina. Kerana tuan-tuan, ketika mana peristiwa itu, kerana dia ketika mana saat dia nak mencuri, saat dia nak berzina, seolah-olah macam iman dia tercabut sekejap. Maksud iman tercabut sekejap ni bukan kita nak kata dia kafir dah. Maksudnya dia lupa Allah Ta'ala pada masa itu. Dia tak ingat Allah Ta'ala pada masa itu. Maka dia terdorong untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW memberi wasiat yang sangat hebat dengan kata-kata ahkimis safina. Perteguhkan bahtera kamu. Kerana lautan yang nak dilalui ini lautan yang sangat dalam. Maksud erti katanya tuan-tuan, sekiranya kalau kita jatuh di lautan yang dalam, contohnya tuan-tuan macam kita kes yang 2-3 4 tahun yang lepas kehilangan kapal terbang MH370. Orang semua dunia mencari sehingga ke lautan Pasifik. Tuan-tuan, lautan Pasifik ni dalam dia banyak mana? Dalam dia tuan-tuan 11 kali bangunan KLCC. Tuan-tuan, KLCC tu tinggi berapa ratus meter dah tu. 11 kali. Itulah dalamnya lautan Pasifik. Dan tuan-tuan, andai kata jatuh di dalam lautan yang dalam tersebut, jawapannya ma'assalamah. Nah, walaupun dia tu orang yang pandai berenang. Walaupun dia pandai berenang. Tuan-tuan, orang ni kalau dia pandai berenang sekalipun tuan-tuan, berapa lama dia boleh berenang? 1 jam paling kurang. Lepas pada tu kering kaki ya. Nah, lautan yang tidak bertepian, jawapannya tenggelamlah. Maka sebab itu Nabi SAW bersabda, perkukuhkan bahtera kamu. Ya, ini perkukuhkan iman. Supaya apa jua cabaran yang mendatang di dalam kehidupan kita, cabaran lebih-lebih lagi cabaran di akhir zaman, dengan disebut razwatul fikri, iaitu peperangan pemikiran. Hari ini tuan-tuan, ancaman terhadap akidah terlalu besar. Dengan banyaknya fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada Islam. Fahaman pluralisme, fahaman liberalisme, fahaman ajaran-ajaran sesat. Dah masuk ajaran sesat lagi. Nah, yang mana bercampur dengan begitu banyak di negara kita. Sekiranya kita tidak mempunyai satu kekuatan, satu pegangan yang teguh, maka kita akan mudah terpedaya dengan godaan-godaan yang luar biasa ini. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita melihat contohnya ajaran-ajaran sesat yang pernah wujud di negara kita dan di negeri kita, kadang-kadang kita melihat pengikut kepada ajaran sesat ni bukan orang-orang biasa. Bukan orang awam yang tidak mengaji, tidak sekolah.
Tetapi pengikut-pengikutnya adalah di kalangan cerdik pandai, di kalangan profesor-profesor, sarjana-sarjana, doktor-doktor. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan walaupun dia mempunyai sistem akademik yang tinggi, tapi kalau tidak bersama disulami dengan iman, maka dia akan tenggelam juga. Dia akan karam juga di lautan yang luas. Itu wasiat yang pertama Nabi SAW kepada Abu Zar. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa aksaru isti'dad, dan banyakkan perbekalan, persiapan kamu. Fa inna safarat tawil, kerana permusafiran kamu, perjalanan kamu sangat panjang dan terlalu jauh. Maksud apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi SAW menyuruh kita membanyakkan bekalan, kerana tuan-tuan, perjalanan kita nak menuju Allah Ta'ala adalah perjalanan yang sangat jauh. Dan tuan-tuan, perjalanan sebenar kita adalah untuk balik ke kampung halaman asal kita, iaitu syurga. Syurga tempat asal kita tuan-tuan. Tempat asal bapa kita Nabi Adam alaihissalam. Di sana tempat asal kita. Dan kita sangat berhasrat untuk kembali ke kampung halaman. Tapi tuan-tuan, perjalanan nak kembali ke syurga, perjalanan yang sangat jauh. Dan sekarang kita berada pada perhentian yang kedua baru. R&R yang kedua. Iaitu apa? Iaitu bermula daripada alam roh, kemudian kita berpindah ke alam rahim, dan sekarang kita berpindah kepada alam yang ketiga, perhentian yang ketiga, iaitu disebut sebagai alam syahadah, iaitu alam yang kita berada sekarang. Sedangkan perjalanan kita nak menuju syurga jauh lagi tuan-tuan. Lepas daripada alam syahadah, kita pasti akan berdepan dengan alam barzah. Di sana akan berhadapan dengan soal jawab dalam kubur, soal jawab munkar dan nakir. Maka di sana adanya mahsyar, adanya hisab, adanya mizan timbangan, adanya titian siratal mustaqim. Tuan-tuan, ini semua perjalanan-perjalanan yang jauh dan perjalanan yang panjang, yang memerlukan perbekalan yang begitu banyak untuk kita bawa sampai ke kampung halaman. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya permusafiran kita di atas dunia, apabila kita terputus bekalan, kita boleh menumpang bekalan orang lain. Contoh, kita nak pergi ke Kuala Lumpur, tiba-tiba kita terputus bekalan makanan, maka kita boleh minta bantuan daripada kawan-kawan kita. Ataupun kita pergi ke Kuala Lumpur, sampai pertengahan jalan, minyak kereta kita habis. Maka tuan-tuan, kita boleh minta tolong kepada orang lain yang lalu lalang di situ untuk minta minyak. Maknanya tuan-tuan, kalau di atas dunia, kalau perbekalan kita habis, kita boleh minta tolong dengan orang. Boleh minta tolong dengan kaum keluarga. Boleh minta tolong dengan rakan-rakan sahabat taulah handai yang baik. Kalau tak ada sahabat pun tuan-tuan, boleh minta tolong telefon Rockcare, telefon Maidam, telefon NGO yang mana sedia membantu kita di dalam kesusahan. Tetapi tuan-tuan, bila mana kita terputus berkalan dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak ada yang dapat menolong kita kecuali bekalan, iaitu amalan-amalan yang kita bawa sendiri. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat yang lain, aqsaruhum lil mauti zikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal aqyas
orang yang paling banyak mengingati mati, dan orang yang paling bersedia menghadapinya, itulah dia orang yang paling bijak. Nampak? Maknanya tuan-tuan, syarak meletakkan ataupun mensifatkan, mencirikan orang cerdik, orang bijak, bukan orang balik Mesir, bukan orang ada PhD, bukan orang ada master, bukan orang ada doktor, tapi orang yang bijak pada pandangan syarak. Al-kayyisu man dana ala nafsih wa amila lima ba'da mautih, wal ajizu huwa man ittaba'u hawahu wa yatamanni 'ala Allahil amani. Nabi bersabda, orang yang cerdik, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa muhasabah diri dia dan membuat persiapan untuk hari selepas kematian dia. Dan orang yang lemah, yakni orang yang bodoh, adalah orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu dan dia bercita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kata orang yang bodoh ni tuan-tuan, dia ikut hawa nafsu. Maksud ikut hawa nafsu ni, ikut pandai dia lah. Nak rasa nak buat yang haram, buat. Rasa sedap ikut hawa nafsu, tak kira lah baik ke tak baik, dosa ke tak dosa, dia buat ikut hawa nafsu. Tapi dia bercita-cita pada Allah Ta'ala. Masuk bercita-cita pada Allah Ta'ala, bercita-cita Allah Ta'ala masuk dia dalam syurga. Dia tak semayang, tak mari masjid, tapi nak masuk syurga. Sedap cantik. Banyak cantik muka. Nah, masjid tak pernah mari, kuliah tak pernah hadir, Al-Quran tak pernah baca, nah, tidak pernah bersedekah, tiba-tiba nak masuk dalam syurga. Nabi kata orang ni tak pun cerdik ni. Nah, orang ni orang tak bijak ni. Ini orang yang bodoh, Nabi kata. Nampak? Sebab itu pandangan syarak melihat orang yang cerdik, orang yang muhasabah diri, membuat perhitungan terhadap diri, melihat prestasi ibadat kita tuan-tuan. KPI kita ni tuan-tuan, dengan prestasi ibadat kita hari ni, adakah memungkinkan kita untuk masuk syurga Allah Ta'ala? Adakah dengan sekalian ketaatan yang kita buat hari ni sudah boleh ke untuk membebaskan kita daripada api neraka? Maka ini muhasabah. Nah, orang yang sentiasa muhasabah diri dan membuat persiapan untuk hari selepas kematian dia. Ini Nabi khabar orang cerdik, orang yang bijak. Maka saya gialah tuan-tuan untuk kita membuat persiapan dan perbekalan sebanyak-banyak yang mungkin. Dan tuan-tuan, perbekalan itu tidak lain, tidak bukan hanyalah amal soleh kita semata-mata. Dan tuan-tuan, saya ingin pesan, dalam perjalanan kita nak menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berharap kepada orang. Kita nak masuk syurga tuan-tuan, jangan berharap kepada orang. Masuk berharap pada orang ni tuan-tuan, kadang-kadang ada orang berharap kepada anak dia. Nah, tak apa ustaz, anak saya ustaz, anak saya cikgu, anak saya profesor, nah, anak saya semua berjaya belaka. Tak apalah kalau saya mati, dia akan buat tahlil kepada saya, dia akan baca Al-Quran kepada saya. Tuan-tuan, belum tentu. Mungkin selepas kematian kita, mungkin anak-anak kita akan buat tahlil untuk kita 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Mungkin pada awal-awal kematian kita memang biasa masyarakat akan buat tahlil. Tapi tuan-tuan, selepas daripada itu, setahun daripada itu, 10 tahun selepas daripada itu, ada tak tuan-tuan? Biasanya jarang. Sebab tu tuan-tuan, kita nak masuk syurga jangan harap pada orang. Nah, jangan harap orang lah, tolonglah kaki saya mati, tolong semayang untuk saya, tolong puasa untuk saya, tolong baca Al-Quran untuk saya. Tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah. Maka semasa hidup inilah kita nak menghabisi daya upaya kita untuk persiapan tadi.
sekadar daya upaya kita, tuan-tuan, supaya kita tidak terputus berkalang di perjalanan. Kerana orang yang terputus berkalang di perjalanan adalah orang yang rugi serugi-ruginya. Maka sebab itu kita kena menambahkan amalan. Dengan kita menghiasi diri kita dengan sekalian amal-amal sunat yang lain. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena merubah persepsi masyarakat yang kadang-kadang bermain di minda masyarakat kita, yang menyatakan bahawa tak apalah sunat je. Tak apalah semayang sunat je, tak apalah hok ni sunat je, hok ni sunat je. Jangan, tuan-tuan. Kita sepatutnya meletakkan perkara yang sunat. Biar sama tinggi juga keazaman kita untuk melaksanakan sebagaimana kita melakukan amalan yang wajib. Sebagai contoh salat. Tuan-tuan, disebut dalam hadis awwalu ma yuhasibu indal abdi yaumal qiyamah. Perkara yang pertama yang akan dihisab seorang hamba itu di hari kiamat adalah as-salat. Sekiranya salat dia tu baik, maka faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan berjaya lah. Nah, kalau semayang dia baik, semayang fardu tak dia baik. Sekiranya semayang fardu dia tidak baik, faqad khaba wa khasara, maka kecewalah dan rugilah dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat yang mencatat amal tadi. Allah Ta'ala berfirman, unzuru, lihatlah, li'abdi hal min tatawu'in, adakah bagi hamba aku tadi ada tak dia buat perkara-perkara yang sunat? Maka kalau ada, fayukammilu biha, maka kalau ada, sempurnakan untuk dia pahala-pahala. Maksudnya apa? Maksudnya lepas Allah Ta'ala tengok semayang yang wajib, Allah Ta'ala tengok hak sunat, semayang sunat dulu, tuan-tuan, sebelum dilihat kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Puasa dia, haji dia, zakat dia, sedekah dia, Allah Ta'ala tengok yang nafilah ni, tatawu'i ni. Sebab tu, tuan-tuan, semayang sunat, lebih-lebih lagi semayang yang muakkadah, sunat rawatib yang muakkadah, tuan-tuan, kita tak boleh tinggal dah. Sebab itu, tuan-tuan, dengan perjalanan umur kita, hari ini umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tuan-tuan, kalau umur kita 60 tahun dah hari ini, kita tak boleh lagi semayang dengan cara kita semayang masa umur 20 tahun dulu, tak boleh dah. Mungkin masa umur 20 tahun dulu, zaman kita muda-muda, kita semayang yang wajib-wajib. Buat wajib-wajib, sunat-sunat ni tak buat. Qabliyah, ba'diyah tak buat pun. Tahiyatul masjid pun tak buat. Tuan-tuan, dokkan umur kita 60 tahun, tak mau buat juga. Dokkanlah sama status kualiti ibadat kita macam umur 20 tahun. Sepatutnya bila sampai umur 60 tahun, maka lebih menggandakan lagi usaha. Sebagaimana Nabi SAW, tuan-tuan, disebut dalam riwayat hadis Nabi SAW, apabila turunnya surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath. Surah tu, surah An-Nas. Apabila datangnya pertolongan dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat orang ramai berbondong-bondong memasuk agama Islam. Para ulama menyatakan bahawa ayat ini turun 3 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat umur 63. Mana ayat tu turun umur Nabi 60 tahun. Maknanya tuan-tuan, seolah-olah ayat tadi memberi isyarat, memberi hint bahawa Nabi SAW akan wafat tidak lama lagi. Jadi Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah kata, selepas turun daripada ayat ini, aku lihat Nabi tidak pernah tinggal membaca bismikallahumma Allahumma rfili
pada setiap rukuk dan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bila Nabi masuk umur 60, Nabi akan mempergiat, memperkuat, menambah amalannya. Siapa Nabi tak tinggal membaca Bismikallahumma Allahumma rfili. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, Allahumma rfili, ampunilah saya. Itu dia. Mana Nabi tak tinggal baca ni bila masuk umur 60 tahun. Dan tuan-tuan, Nabi wafat umur 63 tahun. Maka 3 tahun. 3 tahun yang terakhir itu Nabi membuat persiapan yang sangat hebat. Tuan-tuan, sebab tu saya sebut tadi, kalau kita umur 60 tahun, tuan-tuan hari ni kalau umur 60 tahun, umur apa tuan-tuan? Umur pencen lah. Nampak? Umur pencen. Umur 60 tahun ni umur pencen. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang tanya kita, Ustaz, saya pencen dah. Lepas pencen ni nak buat apa? Ada minta pandangan Ustaz, bagaimana kalau saya buka kedai? Buka restoran, kedai makan. Saya kata tak payahlah Haji, tak payahlah, tak payah. Kita bekerja sudah 30 tahun. Kita nak kerja lagi. 60 tahun tuan-tuan, perjalanan bukan lagi fokus untuk dunia, tapi perjalanan fokus kepada untuk akhirat. Kerana Nabi SAW bersabda, ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60-70 ya tuan-tuan. Nabi sendiri 63. Maksudnya apa? Kita sudah tidak ada masa lagi. Sebab tu saya sebut tadi, kalau umur kita sudah mencecah 60, takkan kita nak semayang macam kita semayang umur 20 tahun dulu. Maksudnya apa? Perlu kita upgradekan lagi kualiti ibadat dan sembahyang yang sempurna. Maksudnya bila umur 60 tahun ni tuan-tuan, sembahyang kita sembahyang yang sempurna, sembahyang yang berkualiti, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang ketiga, wasiat yang ketiga, wa khafif zahrika fa innaka uqbata qaul. Nabi berpesan, ringankanlah belakang kamu. Maksud ringan belakang di sini tuan-tuan, maksudnya ringankan belakang kita. Apa dia ringan belakang? Ringankan beban dosa. Ringankan beban dosa. Dan tuan-tuan, selesaikan tanggungjawab kita yang belum selesai di atas dunia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau orang yang mendaki bukit, kalau dia bawa barang banyak, tuan-tuan, orang yang mendaki gunung, orang yang hiking, tak ada dia pergi hiking bawa tonggeh atas belakang. Tak ada. Apatah lagi kalau nak naik bukit gunung yang curam. Kalau kita bawa beban beban atas belakang kita berat, nescaya tuan-tuan kalau naik bukit gunung yang curam, nescaya kita akan jatuh. Itu maksud Nabi. Maksud Nabi kata ringan belakang kamu. Maksudnya apa? Ringankan dosa, hapuskan dosa. Kalau ada dosa dengan Allah, minta ampun, minta maaf. Tapi tuan-tuan, dosa dengan Allah Ta'ala tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Cuma yang jadi masalah kalau dosa dengan makhluk. Dosa dengan manusia ni tuan-tuan, selagi hayat kita ada, maka kalau ada buat salah orang, maka minta maaf segera, minta halal segera. Kalau ada ambil barang orang, pulang segera tuan-tuan. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, ringan belakang, maksud sempurnakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab apa? Kalau kita sebagai seorang ketua keluarga, seorang suami, maka sempurnakan tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak kita. Sempurnakan nafkah terhadap dia. Itu pada institusi yang paling kecil, institusi kekeluargaan. Kalau kita institusi yang lebih besar sikit, institusi kemasyarakatan, kita seorang ketua kampung, kita seorang JPKK, maka tunaikan tanggungjawab ini dengan sempurna. Apatah lagi kalau pada peringkat yang lebih tinggi, sebagai ketua jabatan, DO, pegawai daerah, wakil rakyat, menteri besar, perdana menteri, maka itu selesaikan tanggungjawab supaya tidak membawa beban di hari akhirat. Yang mana beban ini kalau banyak sangat, berat sangat, maka dia akan menyebabkan kita tergelincir, jatuh
di perjalanan akhirat. Dan yang terakhir wasiat Nabi SAW kepada Abu Zar radhiyallahu taala anhu, wa akhlisil amal, maka ikhlaskanlah setiap amal perbuatan kamu. Fa inna naqida basir, kerana yang meneliti, yang memberi markah itu sangat memerhati. Iaitu siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, apa jua kerja buat kita, apa jua keadaan kita sepanjang hari, bermula daripada kita bangun tidur sehingga kita nak tidur balik ni tuan-tuan, maka ikhlaskanlah setiap perbuatan kita semua kerana Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok di dalam ibadah, di dalam niat, mana-mana niat ibadat tuan-tuan, mesti akan ada lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang, contoh, sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa, nawaitu sauma radin an adai fardhi syahr ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Nawaitul hajj wal umrah lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nampak? Maksudnya apa? Mesti ada lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kalaulah perbuatan itu selain daripada Allah Ta'ala, maka di hari akhirat Allah Ta'ala berfirman, kamu buat amal ni kerana si fulan, si fulan. Kamu semayang kerana si fulan, si fulan. Kamu bersedekah kerana si fulan, si fulan. Maka hari ini pergilah kamu minta ganjaran pahala daripada si fulan tadi. Nampak? Sebab kamu buat kerana dia. Nescaya tuan-tuan sudah pasti tidak akan dapat. Tidak akan, si fulan tadi tidak akan dapat memberi ganjaran, bahkan dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah wasiat yang diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang pendengar, anak yang berjaya adalah anak yang mendengar wasiat daripada kedua ibu bapa. Pelajar yang cemerlang adalah pelajar yang mengingat, ikut wasiat dan nasihat daripada gurunya. Maka umat yang cemerlang adalah umat yang mengikuti wasiat dan nasihat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita pada malam ini. Aqulu man sami'tum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.